Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahatabia Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk bab 1 ni, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, ini adalah video part 2 di mana cikgu ambil soalan ini daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM muka surat 6 hingga muka surat 10. Kita terus pergi kepada soalan. Okey, suatu nilai merupakan punca bagi persamaan kuadratik apabila nilai itu memenuhi persamaan kuadratik yang diberi. Okey. Kita pergi kepada bahagian A tu, bagi setiap graf berikut tentukan punca-punca bagi persamaan kuadratik yang diberi. Sebagai contoh, X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan 0. Okey, berdasarkan graf yang diberikan. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni, okey, persamaan ungkapan kuadratik ataupun persamaan kuadratik ni dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Okey, A tu perkali bagi X kuasa 2, B tu perkali bagi X. C ni adalah pintasan Y. Jadi kita tengok graf ni, pintasan Y dia dekat 3. Bila perkali untuk X kuasa 2 ni positif 1, jadi bentuk graf tu melengkung ke bawah. Jadi inilah bentuk graf dia. Jadi seterusnya kita nak cari punca-punca bagi persamaan kuadratik. Kalau punca-punca ni maksudnya ada lebih daripada 1 lah punca. Tapi tengok pada graf. Okey, dia bersilang dekat mana? Maksudnya pertama dia persilangan dekat Y, satu lagi persilangan dekat X. Okey. Punca-punca ni persilangan dekat paksi X. Secara mudahnya kat situ. Jadi kat sini kita tengok graf dia, contoh kat sini. Persilangan dia, pintasan X dia dekat mana? Dekat koordinat X sama dengan 1 dengan X sama dengan 3. Jadi punca-punca ni adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Okay, untuk soalan 1 dengan 2 pun sama konsep dia, kita tengok. Okay. Pintasan Y dia dekat 4. Kenapa 4? Persamaan yang dia bagi ni kita kena kembangkan dulu, dia akan jadi macam ni. Okay, bila kita kembangkan jadi kuasa 2 kan. Ni akan jadi X kuasa 2. Okay, S darab X, S kuasa 2. S darab 2, 2X tambah 2X jadi 4X. Okay, 2 darab 2, 4. Dia macam ni. Sebab tu pintasan Y dia 4. Kita kembangkan dulu persamaan tu. Okay. Sekarang ni berkali bagi X kuasa 2, itu nilai A dia 1. Jadi 1 lebih pada 0. Jadi bentuk graf dia melengkung ke bawah macam ni. Okay, baik. Jadi punca-punca dia, kita boleh tahu daripada sini lah. Okay. Dia ada dua cara sebenarnya nak tentukan punca. Okay. Kita selesaikan persamaan ungkapan kuadratik ni menggunakan kaedah pemfaktoran ataupun daripada graf. Kalau ada graf, kita cari dekat graf. Kalau tak ada graf, kita tentukan daripada persamaan ni. Okay, dekat sini, dia punya punca adalah 1 saja. Persilangan dia dekat paksi X, so negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Ataupun kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni menggunakan kaedah pemfaktoran pun dapat juga. Negatif 2. Okey. Seterusnya nombor 2. Okey. Perkali bagi S kuasa 2 ni negatif 1. Okey, jadi graf dia berbentuk melengkung ke atas. Okey. Pintasan Y dia negatif 3 kat sini. Okey. Jadi nak cari punca dia, kita tengok dekat pintasan X. Okey, tengok pintasan X dia dekat mana? Dekat koordinat X sama dengan 1 dengan X sama dengan 3. Okey, itu dia punca. Okey, selesailah kat situ. Ataupun kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni, kita akan dapat dua nilai ni juga. Okey, itu secara umumnya lah. Nanti kita akan masuk lebih dalam berkaitan dengan bagaimana nak
selesaikan ungkap persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran selepas ini. Okey, baik. Bahagian B, tentukan sama ada nilai pemboleh ubah yang diberi ialah punca bagi persamaan kuadratik atau bukan. Sebagai contoh, 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 15 sama dengan kosong. Katakan dia kata nilai x tu negatif 5. Jadi nilai pemboleh ubah tu punca kepada persamaan tersebut ataupun tidak. Okey. Jadi kita kata untuk menyelesaikan soalan macam ni, kita kena bermula daripada sebelah kiri. Okay, kita ambil persamaan sebelah kiri ni dan kita gantikan nilai x yang diberikan. Okay, kita tulis sebelah kiri. Okay, kita masukkan nilai x tu dalam, kita gantikan nilai x sama dengan negatif 5 tu dalam persamaan. Okay, 2 negatif 5 kuasa 2 tambah 7 negatif 5 tolak 15 dapat kosong sama dengan sebelah kanan. Jadi bila dapat sama, maka nilai x sama dengan negatif 5 tu ialah punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 15 sama dengan kosong. Okay, kita pergi kepada soalan 1 hingga 5. Okey, 3x kuasa 2 tambah 7x tolak 6 sama dengan kosong. X tu dia kata x sama dengan negatif 3. Jadi kita tulis macam ni, sebelah kiri sama dengan, kita gantikan x tu negatif 3. Tambah 7 x tu negatif 3 tolak 6. Dapat tak kosong? Okey, kita kira. Okey, tekan kalkulator. 3 negatif 3 kuasa 2 tambah 7 darab negatif 3 tolak 6. Okey, dapat kosong. Okey, iaitu sama dengan sebelah kanan. Jadi kita tulis ayat bawah sekali itu, maka okey, x sama dengan negatif 3 ialah punca bagi, okey, kita tulis balik persamaan tu. Okey, punca bagi 3x kuasa 2 tambah 7x tolak 6 sama dengan kosong. Okey. Selesai nombor 1. Okey, soalan yang kedua. Kaedah yang sama, okey. Sebelah kiri. Okey, kita gantikan x sama dengan 7. Okey, 7 kuasa 2 tambah 4 darab dengan 7 tolak 21. 7 kuasa 2 tambah 4 darab 7
tolak 21 dapat 56. Okey. Jadi tak sama dengan sebelah kanan. Jadi kita tulis tak sama ni macam ni simbol dia. Okey, tak sama dengan sebelah kanan. Okey. Jadi kita tulis ayat tu, maka okey. X sama dengan 7. Okey. Bukan punca. Gitu. Bagi persamaan tu, X kuasa 2 tambah 4X tolak 21 sama dengan 0. Okey, bukan punca. Okay, nombor 3, kaedah yang sama. Okay. Sebelah kiri kita gantikan X tu dengan negatif 1/3 kuasa 2 tolak 13 negatif 1/3 tolak 5. Okey, 6 negatif 1/3 kuasa 2 tolak 13 darab negatif 1/3 tolak 5. Okey, dapat 0. Okey, sama dengan sebelah kanan. Okey. Jadi ayat dia kita tulis maka X sama dengan negatif 1/3 ialah punca. Bagi enam X kuasa 2 tolak 13X tolak 5 sama dengan 0. Okey, soalan yang keempat, kaedah yang sama sebelah kiri. Okey. Gantikan dengan X tu negatif 9/2. Okey, kuasa 2. Tolak 5 darab dengan negatif 9/2. Okey. Okey, belah kanan yang tu je. Okey, baik. Kita kira. 2 darab negatif 9
per 2 kuasa 2 tolak 5 darab negatif 9 per 2. Okey, dapat 63. Okey. Jadi sama ke tak sama? Tak sama. Jadi tak sama dengan sebelah kanan. Jadi kita tulis maka X sama dengan negatif 9 per 2 ni bukan punca. Bagi persamaan 2X kuasa 2 tolak 5X sama dengan negatif 18. Okey, nombor 5, kaedah yang sama. Okey, sebelah kiri gantikan dengan X dengan 9. 9 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 9. Okey, tentu saja. 9 kuasa 2 tolak 4 darab 9. Dapat 45. Okey, sama dengan sebelah kanan. Okey, maka X sama dengan 9 ialah punca. Okey, bagi persamaan di atas tu lah, X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 45. Okey, selesai muka surat 6, kita pergi kepada muka surat yang ke-7. Cari punca-punca bagi persamaan kuadratik berikut menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, baik. Contoh dekat sini, X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan 0. Jadi untuk dapatkan jawapan dengan kaedah pemfaktoran ni, dia menggunakan kaedah kita panggil pendaraban bersilang. Macam inilah darab silang. Okey. Okey, sebelah sini, belah kiri ni dia kata kita tengok dekat A ni perkali untuk X kuasa 2 ni. Dia X kuasa 2 dia pecah kepada 2. Okey, atas X, bawah X. Bila X darab X, kita akan dapat X kuasa 2 kan. Okey, baik. Manakala yang tengah ni, ini untuk nilai C ataupun nilai ni. Pintasan Y ni, negatif 6. Kita cari faktor dia. Faktor kepada negatif 6 tu apa? Okey, positif 2 dengan negatif 3. Bila kita darab ni akan dapat negatif 6. Manakala yang sebelah kanan sekali ini adalah untuk nilai B perkali bagi X iaitu negatif 1 kat sini kan. Jadi bila kita darab silang macam ni, okey, S darab negatif 3 dapat negatif 3X. X darab positif 2 dapat positif 2X. Positif 2X tambah dengan negatif 3X ni, jadi kita tambah. Sebelah kanan ni kita tambah. Tambah negatif jadi tolak lagi. 2 tolak 3. Okay, 2X tolak 3X jadi negatif X. Jadi akan bila dapat sama seperti yang nilai B ni, jadi betul dah dia punya faktor tu adalah positif 2. Apa dia punya faktor bagi negatif 6 tu positif 2 dengan negatif 3. Untuk cari punca persamaan pula, kita ambil yang ni. Okey, X tambah 2
Lepas tu X tolak 3. Ni. Dia akan dapat macam ni lah dalam kurungan X tolak 3, X tambah 2. Jadi 2 ni kita pecah kepada 2 bahagian. X tolak 3 sama dengan 0. Jadi nilai X tu 3. Manakala X tambah 2 sama dengan 0, X negatif 2. Ada 2 nilai lah akan dapat kat situ. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan 1 hingga 6. Okey, baik. Menggunakan kaedah pendaraban bersilang, betul lah kita panggil. Okey, baik. X dengan X. Bila kita darab, jadi X kuasa 2. Okey. Untuk 35, faktor kepada positif 35, 7 dengan 5. Okey. 7 darab 5 memang kita dapat 35, positif 35. Okey. Manakala sebelah kanan ni, yang ni penentu dia. Okey. Bila kita darab ni, okay, positif 7 dengan positif 5. Okey. X darab, kita darab silang macam ni. Darab silang. X darab 5 positif 5X. Okey. X darab positif 7 positif 7X. Yang ni kita tambah 2 ni. Positif 7X tambah positif 5X. 7 tambah 5 dapat positif 12X. Sama tak dengan perkali untuk X ni. Perkali, kata nilai B tu. Perkali untuk X sama 12. Jadi betul lah dia punya faktor bagi 35 yang kita tentukan tadi. Jadi cara kita nak susun persamaan dalam bentuk perfaktoran pula, kita buat macam ni. Sama dengan, okay, kita baca kiri ke kanan. Okay. X tambah 7. Kalau yang bawah ni, X tambah 5. Letak dalam kurungan. Macam tu. Jadi, sini akan pecah kepada 2 bahagian. Okay. X tambah 7 ni sama dengan 0. Okay. Jadi nilai X berapa? Positif 7, pindah belah kanan jadi negatif 7. Okay. Satu lagi, X tambah 5 sama dengan 0. Jadi nilai X sama dengan positif 5, pindah belah kanan jadi negatif 5. Okay. 2 nilai lah, negatif 7, negatif 5. Selesai nombor 1. Okay. Nombor 2. Kaedah yang sama. Tapi untuk darab silang ni dia kena cuba jaya juga untuk dapatkan dia punya faktor. Okey, baik. Negatif. Okey, negatif sebaik-baiknya kita tukar kepada positif dulu. Okey, baik. Okey, daripada negatif kita tukar kepada positif macam ni sebab kita nak darab silang nanti mudah. Okey, yang negatif jadi positif. Yang positif jadi negatif. Tukar dulu siap-siap macam tu. Okey, dapat macam ni baru kita buat darab silang macam ni. Okey. 7X atas bawah ni X. Bila kita darab 2 ni, kita akan dapat 7X kuasa 2. Okey. Dia punya nilai faktor dia negatif 6. Negatif 6 kita nak ambil apa? Okey. 6. Lepas tu nak samakan negatif 11. Negatif 3. Okay, negatif 6 ni. Negatif 3 dengan positif 2 boleh. 7, 14. 14 tolak 3, 11. Macam ni lah. Okay, kita kena cuba letak. Okay. Negatif 3 darab dengan positif 2, kita akan dapat negatif 6. Okay, betul dah kat situ. Okay, dan kita darab silang. Okay, darab silang. Okay, X darab negatif 3. Negatif 3X. 7X darab positif 2. Jadi positif 14X. Jadi cuba kita tambahkan dia ni.
Negatif 3X tambah dengan positif 14X. Kita akan dapat positif 11X. Sama dengan berkali bagi X ni. Jadi sama. Jadi kita baca daripada kiri ke kanan. Kita nak susun dalam bentuk pemfaktoran. Sama dengan kosong. Jadi 7X negatif 3 kan. Jadi 7X tolak 3. Jadi X positif 2. X tambah 2. Macam tu. Jadi kita akan pecah kepada dua bahagian. 7X tolak 3 sama dengan kosong. Okey, 7X sama dengan negatif 3 pindah belah kanan jadi positif 3. 3 kan. Jadi X sama dengan 3 bahagi 7. Jadi 3/7. Okey, satu lagi X tambah 2 sama dengan kosong. Okey, nak dapatkan X positif 2 belah kiri pindah belah kanan jadi negatif 2. Okey, dapat jawapan dia. Okay, soalan yang ketiga, kaedah yang sama. Susun dulu di persamaan tu akan jadi X kuasa 2 tolak 5X. Okay, negatif 6 pindah belah kiri jadi positif 6. Sama dengan 0. Okay, dah kita buat darab silang macam ni. X. Okay, bila kita darab, dapat X kuasa 2. Okay, tengok ni pula 6 kan, positif 6. Perkali untuk perkali faktor bagi positif 6. Okey, lepas tu yang perkali bagi X ni adalah negatif 5. Jadi faktor bagi 6 kita buat negatif lah, negatif 3 dengan negatif 2. Sebab bila kita tambah 2 ni akan dapat negatif 5. Okey. Contoh negatif 3 negatif 2 berkaitan dia dengan negatif 5. Okey, nanti kita tengok berkaitan dia. Okey. Yang ni negatif 3 darab negatif 2 kita dapat dah negatif 6. Okey, untuk dia punya nilai C. Okey, sekarang ni untuk nilai B pula. Okey, kita darab silang ni. Okey, sama juga konsep dia. X darab negatif 3 negatif 3X. X darab negatif 2 negatif 2X. Kat sini kita nak tambah ni. Negatif 3X tambah negatif 2X. Okey, positif dengan negatif jadi tolak. Jadi negatif 3 tolak negatif 2 jadi negatif 5X. Ini yang cikgu kata tadi, bila kita tambah akan dapat sama dengan yang ni. Untuk perkali X tu. Negatif perkali bagi X ni kan. Negatif 5X sama kat sini. Okey, jadi kita susun dalam bentuk pemfaktoran. Okay, kita baca daripada kiri ke kanan. X tolak 3. Jadi X tolak 3 kat sini. Jadi X negatif 2 kan. X tolak 2. Jadi pecah kepada dua bahagian. Okay, X tolak 3 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 3 belah kiri pindah belah kanan jadi 3. Okay, satu lagi X tolak 2 sama dengan kosong. Okay, X sama dengan negatif 2 pindah belah kanan jadi 2. Okay, selesai nombor 3. Okay, nombor 4 kena susun juga. Okay, baik. Kena kembangkan dulu dia punya persamaan. Okay. Lepas tu tolak X tolak 18. Jadikan sama dengan kosong. Okay, yang ni kita kembangkan. X kuasa 2. Okay, X darab negatif 2, negatif 2X. Negatif 2 darab X, negatif 2X. Jadi negatif 4X kat sini. Okay, negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. Tolak X tolak 18 sama dengan kosong. Jadi X kuasa 2. Okay. Negatif 4X tolak X dan negatif 5X. Okay. 4 tolak 18 negatif 14. Okay, negatif 14. Okay, sama dengan kosong. Okay, dapat persamaan ni kita kena buat pemfaktoran. Okay, konsep dia sama juga lah yang tadi tu. Okay, letakkan X ni, X. Okay, X kuasa 2. Faktor bagi negatif 14 adalah okay,
negatif 7 darab dengan positif 2. Negatif 7 darab 2 dapat negatif 14 kan. Okey. Jadi bila kita darab 2 ni akan dapat negatif 14. Okey, betul dah untuk nilai C. Okey, baik. Kita darab silang. Okey. S darab negatif 7, negatif 7X. S darab positif 2, positif 2X. Jadi kita tambah 2 ni. Negatif 7X tambah 2X. Jadi negatif 5X. Jadi dapat seperti yang ni. Yang tengah-tengah ni. Jadi bila dah sama, betul. Kita tulis dalam bentuk perfaktoran. Kita baca daripada kiri ke kanan. X negatif 7 kan. Jadi X tolak 7. Yang bawah ni X tambah 2. Jadi X positif 2, X tambah 2. Jadi kita pecahkan dua bahagian juga. X tolak 7 sama dengan 0. Okey. Jadi X sama dengan negatif 7. Okey. Dah belah kanan kan. Okey. X tambah 2 sama dengan 0. Okey. X sama dengan, okey, positif 2 belah kiri pindah belah kanan jadi negatif 2. Okey. Selesai nombor 4. Nombor 5. Okey. Kena susun dulu. Okey. Yang ni X pindah belah kiri dia akan jadi macam ni. Okey. X tolak 3. Okey, baik. Belah kanan tinggal 7 tambah 3X. Okey. X darab X. X kuasa 2. X darab negatif 3. Negatif 3X. Okey. Lepas tu tolak 7. Tolak 3X. Jadikan dia sama dengan 0. Okey. X kuasa 2 kekal. Negatif 3X tolak negatif 3X. Negatif 6X. Okey. Tolak 7. Sama dengan 0. Okey. Sama dengan 0. Okey. Seterusnya kaedah yang sama. Okey. X darab X. X kuasa 2. Okey, sekarang ni perkali faktor bagi negatif 7. Okey. Negatif 7 dengan positif 1. Bila kita darab ni negatif 7 darab positif 1, kita dapat negatif 7 kan. Okey. Okey, sekarang ni dah dapatkan yang tengah-tengah ni. Dapat tak negatif 6X, kita darab silang. Okey. X darab positif 1 dapat X. X darab negatif 7, negatif 7X. Kita tambah. Okey, yang ni kita tambah. Belah kanan tu tambah. Negatif 7 tambah X. Jadi negatif 6X. Jadi dapat sama seperti yang tengah ni. Dapat sama, betul lah tu. Jadi kita susun dalam bentuk perfaktoran. Baca daripada kiri ke kanan. X negatif 7. Jadi X tolak 7. Jadi X positif 1. X tambah 1. Okay, jadi kita pecah kepada dua bahagian. X tolak 7 sama dengan 0. Okay, X sama dengan negatif 7 belah kiri pindah belah kanan jadi 7. Okay, X tambah 1. Ni pula. Okay. Sama dengan 0. Okay, jadi X positif 1 belah kiri pindah belah kanan jadi negatif 1. Okay, selesai nombor 5. Okay, soalan nombor 6 kita susun juga. Okey. Darab yang 5 ni pindah belah kanan, 6X ni pindah belah kiri. Jadi 6X belah sini. Okey. X sama 1. Sama dengan, okey, 5 pindah belah kanan. 7 tolak X. Okey. 6X darab X, 6X kuasa 2. Tambah 6X darab 1, 6X. 5 darab 7, 35. 5 darab negatif X, negatif 5X. Okay, lepas tu kita pindah sebelah kiri semua. Okay, 6X kuasa 2 tambah 6X. Okay. Tolak 35 tambah 5X.
sama dengan kosong. Okay, kita susun lagi 6x kuasa 2. Okey, 6x tambah 5x jadi 11x. Okey, tolak 35. Sama dengan kosong. Lebih dah. Sudah. Okey, kaedah yang sama. Okey, baik. Sekarang ni 6x kuasa 2. Kita pecah kepada dua bahagian. 3x dengan 2x. Bila kita darab ni 3x darab dengan 2x, kita akan dapat 6x kuasa 2. Okey, negatif 35, dia punya faktor dia 7 dengan negatif 5. Jadi kita nak letak yang mana tu? Okey, atas ke bawah? Itu kita kena cuba jugalah. Okey, katakan kita letak 7 dekat atas, negatif 5 dekat bawah. Macam ni. Okey. Jadi kalau kita darabkan memang dapat 7 darab negatif 5, negatif 35. Jadi kita darab silang tu dapat tak negatif positif sebelah x ni. Okey. Kalau letak negatif 5 ke atas, negatif 10, 21. Negatif 10, 21. 21. Okey, mana-manalah kita letak. Okey, cuba kita letak yang tu. Okey, baik. Darab silang. Okey, 2x darab 7 jadi 14x. 3x darab negatif 5, negatif 15x. Okey, kalau kita tambah tak dapat kan? Okey, baik. Kita cuba tukar kedudukan dia. Okey, tukar kedudukan. Okey, dia macam ni. Okey, kalau yang tu tak dapat, kita letakkan negatif 5 dekat atas. Positif 7 dekat bawah. Okey. Negatif 5 darab positif 7 memang akan dapat negatif 35. Okey, darab silang ini. 2x darab negatif 10, 2x darab negatif 5, negatif 10x. Manakala 3x darab positif 7, positif 21x. Okey, kalau kita tambah ni, negatif 10 tambah dengan tambahlah. Negatif 10 tambah 21x, jadi positif 11x. Okay, jadi sama dengan ni kan. Jadi betul lah kedudukan dia tu lah. Okay, dia cara dia macam tu. Kalau tak dapat, kena tukar kedudukan. Kita baca daripada kiri ke kanan. Okay, 3x dengan negatif 5. Jadi 3x tolak 5. Jadi 2x positif 7. Jadi 2x tambah 7. Okay. Jadi kita pecah kepada dua bahagian. 3x tolak 5 sama dengan 0. Okay, 3x sama dengan negatif 5 pindah belah kanan jadi positif 5. Jadi anda dapatkan x. Okay, 5 bahagi 3. Jadi x tu 5/3. Okay, satu lagi 2x tambah 7 sama dengan 0. Okay, 2x sama dengan positif 7 pindah belah kanan jadi negatif 7. Okay, nak dapatkan x negatif 7 bahagi 2. Jadi dapatlah nilai dia x tu sama dengan negatif 7/2. Okey, selesai. Muka surat 7. Okey, muka surat 8. Lakarkan graf bagi setiap fungsi kuadratik berikut. Okay, sebagai contoh dekat sini, f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Langkah-langkah dia yang pertama, tentukan bentuk graf. Okey, macam mana nak tentukan bentuk graf? Tengok perkali bagi x kuasa 2 tu. Okey, nilai dia sekarang ni 1. Jadi 1 lebih pada 0. Bentuk graf dia melengkung ke bawah.
Nombor 2, tentukan pintasan Y daripada persamaan. Kita dapat positif 6. Yang ketiga, tentukan pintasan X. Okey, menggunakan persamaan yang diberikan tu, kita samakan dengan kosong. Lepas tu, gunakan kaedah pemfaktoran yang kita dah sentuh tadi. Okey, kita akan dapat nilai X dengan nilai X lah, 2 nilai X. Okey, katakan kat sini dapat 2 dengan 3. Yang keempat, tentukan paksi simetri menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Okay. Negatif B itu negatif 5 perkali bagi X per 2A. A itu perkali bagi X kuasa 2. Jadi dapat 2.5 kat sini. Yang kelima, tentukan titik minimum atau maksimum. Sekarang ni kalau bentuk dia graf dia melengkung ke bawah. Jadi titik itu dipanggil titik minimum. Okay. Jadi kita gantikan dalam menggunakan persamaan ni, kita gantikan nilai X paksi simetri ni yang kita dah dapat ni dalam persamaan yang dibagi. Jadi kita dapat dia punya paksi Y dia. Okay, kata koordinat Y dia. Koordinat X tu untuk paksi simetri, koordinat Y tu yang maksimum, tinggi minimum dia. Okay, minimum dia. Okay, kalau minimum, kata titik minimum tu. Okay, kita akan dapat koordinat 2.5 dengan negatif 0.25. Okay, lepas tu kita lakarkan graf. Okay, lakarkan graf kena ada kat sini. Titik minimum dia, paksi simetri kena ada, pintasan Y pun kena ada. Okay, baik. Jadi kita terus kepada soalan dia. Okay. Tentukan bentuk graf. Okay, baik. Sekarang ni kita tengok nilai A dia. 1. Jadi lebih pada kosong. Lebih pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke bawah. Okay, itu 1. Pintasan Y dah. Pintasan Y itu C. Okay. 8. Okay, nombor 3. Pintasan X. Kita ambil persamaan ni. X kuasa 2. Tambah 6X. Tambah 8. Sama dengan kosong. Kita buat kaedah pemfaktoran. Okay. Jadi kalau nak cerita kaedah pemfaktoran tu dia agak panjang juga. Jadi kita ringkaskan kat sini. Kita letakkan X, okay, 2 bahagian. Okey, sekarang ni faktor bagi 8 adalah okey, ni positif nak X. Okey, katakan kita letak kat sini positif 4 dengan positif 2. Okey, baik. X darab X kuasa 2, 2X, 6X. Akan dapat 6X lah. Okey, baik. Jadi nilai X kat sini akan dapat 2. X tambah 4 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 4. X tambah 2 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 2. Jadi kita dapatlah dua nilai kat situ. Pintasan X dia. Okey, seterusnya paksi simetri. Okey, paksi simetri X sama dengan negatif B. Okey, B dia berapa? 6 per 2A. A dia berapa? 1. Negatif 6 bahagi 2, negatif 3. Okey. Lepas tu, kita gantikan dalam persamaan ni pula nak tentukan titik dia. Titik minimum pula. Okey. Titik minimum. Okey, ataupun kita tak tulis yang tu, kita tulis Fx terus. F kita gantikan terus dengan negatif 3 dalam persamaan tu. Okey, gantikan X tu dengan negatif 3 kuasa 2 tambah 6 negatif 3, okey, tambah 8. Okay, jadi kita akan dapat dia punya titik minimum tu. Okey, dapat negatif 1. Okey, baik. Dah dapat tu, okey, baik. Lakarkan graf. Okey, graf dia akan jadi melengkung ke atas. Okey, dia punya pintasan Y dia 8 kan. Jadi kita kena buat macam ni. Okey, pintasan X, pintasan Y. Okey, ni Y. Ni X. Y dekat atas. Okey, pintasan Y dia dekat 8. Okey. Jadi graf dia mesti lalu dekat dua titik ni, negatif 2 dengan negatif 4. Negatif 4 kat sini, negatif 2 katakan kat sinilah. Okey, negatif 2.
dia punya paksi simetri itu negatif 3 kat sini. Okey. Jadi dia graf dia macam ni. Lebih kurang macam itulah. Titik minimum dekat sini. Okey. Labelkan negatif 3, negatif 1. Okey. X tu negatif 3, dia punya Y tu fx tu negatif 1. Pintasan Y dia 8. Persilangan ni dekat negatif 4. Pintasan X dia negatif 4, negatif 2. Okey, bagi lengkung eloklah. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Nombor 2. Kaedah yang sama. Okey. Dia punya perkali X tu, X kuasa 2 tu negatif 1. Okey, kurang pada kosong. Bentuk graf dia melengkung ke atas. Okey. Seterusnya nilai C pintasan Y dia negatif 2. Okey, baik. Lepas tu persamaan ni kita jadikan sebagai positif lah. X kuasa 2 positif jadi negatif 3X. Negatif jadi positif. Sama dengan kosong. Okey, guna kaedah pemfaktoran. Okey, ni X, ni X. Negatif 3 jadi negatif 2, negatif 1. Macam itulah. X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 2 belah kiri pindah belah kanan jadi positif 2. Okey. Seterusnya X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 1 pindah belah kanan jadi 1. Okey, baik. Dah dapat yang tu pintasan paksi simetri dia. X sama dengan negatif B. Okey, B dia 3. Negatif B per 2A. A tu negatif 1. Okey, negatif 3 bagi negatif 2 jadi 3 per 2. 3 per 2 tu 1.5 lah. Okey, gantikan 1.5 tu dalam persamaan ni. Okey, jadi F 1.5 sama dengan negatif 1.5 kuasa 2 tambah muat kat situ. Okey. Kita tulis kat sini sikitlah. Okey, F 1.5 tu sama dengan negatif 1.5 kuasa 2 tambah 3 darab negatif 1.5 darab 1.5. Okey, tolak 2 dapat berapa? Negatif 1.5 kuasa 2 tambah 3, 1.5 tolak dengan 2. Dia dapat 0.25. Okey, dah dapat yang tu, kita lakarkan graf. Okey. Graf dia kita dah tahu dah pintasan apa semua tu. Okey, bentuk graf dia lebih kurang macam ni. Okey. Paksi simetri tengah-tengah tu.
titik maksimum. Okey, 1.5 0.25. Okey, titik maksimum. Pintasan X dengan pintasan X ada dua tadi. 1 dengan 2. 1, 2. Pintasan Y dia negatif 2. Macam tu je lah. Okey. Baik. Okey, 1.5. Okey. Okey, yang ni tadi negatif 3 kan. Apa paksi simetri dia. Kena lengkap lah. Okey, nak lakar tu kena lengkap. Okey, nombor 3. Berkali bagi X kuasa 2 tu 1 lebih pada 0. Jadi bentuk graf dia melengkung ke bawah. Okey, nilai C pintasan Y dia 1. Okey. Apa lagi? Okey. Nak cari pintasan X, X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 sama dengan 0. Okey, guna kaedah pemfaktoran. Okey. Negatif 1, negatif 1. Jadi X tolak 1 sama dengan 0. X sama dengan nanti 1 pindah belah kanan jadi 1. Jadi ada satu nilai sajalah kat sini. Okey, X sama dengan 1. Okey. Manakala paksi simetri pula X sama dengan negatif B. B itu negatif 2. Per dengan 2A. A itu 1. Negatif dengan negatif jadi positif. 2 bahagi 2, 1. Okey. Paksi simetri pun 1 juga. Pintasan Y pun 1. Banyak 1 kat sini. Okey. Jadi bentuk graf dia lebih kurang macam ni. Buat paksi dia. Okey. Lupa nak buat tadi. X dengan Y. Okey. Titik 1 kat sini. Katakan ni 1. Okey, baik. Kita lukis macam ni. Pintasan dia dekat 1. Lakar guna pembaris lah bagi kemas. Okey, 1 kat sini. Okey, koordinat dia tu 1, 0. Okey, ni 1. Macam mana dapat 1, 0? Okey, gantikan dalam ni. Okey, dapatkan fx tu. Okey. Lupa nak kira. Okey, baik. Fx kita gantikan dengan 1 sama dengan okey, 1 kuasa 2 tolak 2 1 tambah 1. Okey, 1 tolak 2 negatif 1. Negatif 1 tambah 1, 0. Jadi 0 lah untuk ni. Titik minimum dia. Okey. Paksi simetri ni X sama dengan 1. Apa lagi? Itu ya. Okey. Selesai untuk nombor 3. Okey, baik. Nombor 4. Saya ambil masa sikitlah untuk buat graf ni. Banyak benda kan. Okey. A negatif 1. Bentuk kurang pada 0. Bentuk graf dia melengkung ke atas. Nilai C pintasan Y negatif 9. Okey. Lepas tu nak cari pintasan X pula, kena positifkan persamaan tu jadikan positif. Okey, yang positif jadi negatif. Yang negatif jadi positif. Sama dengan 0. Buat kaedah pemfaktoran.
Okey. Negatif 3, negatif 3. Sebab apa negatif 3, negatif 3? Negatif 3 tambah negatif 3 akan dapat negatif 6x. Okey. Jadi x sama dengan ada satu nilai saja kat situ, iaitu x tu sama dengan 3. X tolak 3 sama dengan kosong, x sama dengan 3. Belah kanan ni sama jugalah, x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi x sama dengan 3. Satu nilai saja orang kata untuk pintasan x. Okey. Jadi satu lagi untuk kira paksi simetri x sama dengan negatif b. B itu 6/2a. A negatif 1. Negatif 6 bahagi negatif 2, negatif 3. Okey. Negatif jadi positif lah. Positif 3. Okey, negatif bagi negatif, positif 3. Dapat 3 tu gantikan dalam persamaan tu untuk dapatkan titik maksimum. F, kita gantikan X tu dengan 3 sama dengan negatif, okey. Negatif 3 kuasa 2 tambah 6. Okey, X tu ganti dengan 3 tolak 9. Dapat berapa? Negatif 3 kuasa 2 tambah 6 3 tolak 9. Dapat kosong juga. Okey, dapat kosong. Jadi bentuk graf dia lebih kurang macam ni. Okey, ni Y pasti X. Okey, 3, 0. Jadi kat sini lah lebih kurang 3, 0. Koordinat titik maksimum dia 3, 0. Pintasan Y dia negatif 9. Negatif 9 kat sini lah lebih kurang. Okey, kita lakarkan. Okey, lebih kurang macam ni graf dia. Okey, punya paksi simetri kat sini. Okey, X sama dengan 3. Okey, selesai kat situ. Nombor 5. Okey, soalan terakhir lah untuk video part 2 ni. Jadi untuk muka surat 9, 10 kita akan sambung video part 3 pula. Sebab yang ni panjang ni. Okey, baik. A 1 kan. Okey, lebih pada 0. Bentuk graf dia melengkung ke bawah. Okey, pintasan Y negatif 4. Okey, seterusnya X kuasa 2 tu tolak 4 sama dengan 0. Okey, X kuasa 2 sama dengan, okey, negatif 4 pindah belah kanan jadi 4. Ini untuk X kuasa 2. Jadi untuk dapatkan X ada dua nilai. Okey, dia akan jadi bila kita punca kuasa 2 kan 4 ni akan ada dua nilai iaitu 2 dan negatif 2. Macam tu. Dapat nilai X, pintasan X. Okey, sekarang ni paksi simetri X sama dengan negatif B. B ada tak? B kosong. Okey. B kosong per 2A. 2A. A 1. Jadi dia punya pintasan paksi simetri, dia punya paksi simetri dekat koordinat kosong. Bukan tak ada, dekat koordinat kosong. Okey, lepas tu F ni gantikan dengan kosong. Okey, kosong kuasa 2 tolak 4. Jadi dapat 4 kat sini kan? Okey, baik. Jadi graf dia akan jadi macam ni. Ini paksi X. Ini paksi Y. Okey. Pintasan X dia negatif 2 dengan 2. Pintasan Y dia kosong dengan negatif 4. Okey, negatif ni kan. Kosong kuasa 2 tolak 4 yang negatif 4. Negatif 4 tu dekat bawah ni. Koordinat negatif 4. Okey, kat sini dia punya titik minimum dia. Kosong negatif 4. Jadi graf dia lebih kurang macam ni. Okey, selesai. Okey. Paksi simetri dia X sama dengan kosong. Okey, dengan berakhirnya soalan itu, selesai dulu untuk video pentaksiran bilik darjah part 2. Okey, kita akan sambung pada video part 3 selepas ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jumpa lagi.